Malaysia yang berpangkalan di Pulau Pinang yang mempunyai pengalaman selama 50 tahun dalam kepakaran dalam pembuatan kenduri. Pemegang saham keluarannya yang pokok termasuklah Hong Leong Manufacturing Group Sedia Berhad dan Siniland Sedia Berhad yang merupakan ahli Hong Leong Group Malaysia. Hong Leong Group Malaysia adalah antara 10 konglomerat pelbagai perniagaan di Malaysia. Townsend Steel mempunyai beberapa misi, antaranya adalah misi korporat, iaitu untuk menjadikan kumpulan keluli bertaraf dunia komited untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan, berkongsi kejayaan bersama pekerja dan meningkatkan pelaburan para pemegang saham. Selain itu, Southern Steel mencapai misi iaitu dengan komited untuk menegakkan integriti, kecekapan dalam kerja berpasukan di mana cara melakukan perniagaan dalam menjadikan inovatif, berorientasikan teknologi, tanggungjawab sosial dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. Selain itu, nilai korporat bagi Southern Steel yang menganggap pelanggan merupakan pusat aktiviti perniagaan di mana Southern Steel menjalankan perniagaan dengan penuh integriti, kecekapan, kerja berpasukan, inovasi, teknologi dan tanggungjawab sosial. Southern Steel Group memiliki beberapa anak syarikat yang terletak di serata Malaysia dan juga negara Asia. Southern Steel Berhad Kumpulan Syarikat SSG adalah pengeluar pelbagai produk keluli berkualiti tinggi termasuk bilet, bar keluli, rod dawai, PC helai dan wayar dan juga pipe keluli. Dia juga adalah pengeluar terbesar wire mesh di Asia Timur. Wayar disediakan SSG ini, manik tayar, tali dan wayar bergawani ditempatkan di bawah sebuah syarikat usaha sama dengan MB Berkert SA, peneraju teknologi dan pasaran global berdasarkan transformasi berpuang dan lapisan. Southern Steel Berhad SSB adalah satu syarikat kilang keluli pertama di dunia yang menggunakan arus terus arc relau dan yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara yang memasang produktiviti tinggi twin shell langsung semasa arc relau di kilang kedua pembuatan keluli. SSB beroperasi dari kompleks pembuatan keluli di Pride, Pulau Pinang dengan 2 kilang pembuatan keluli dan 4 mesin pengelik. Southern Steel Mesh Sedia Berhad SSM adalah anak syarikat milik penuh SSG pada tahun 2000. Sejak lewat tahun 80-an, SSM telah menjadi pemimpin dalam industri keluli mesh tempatan yang ditimpal. Southern Pipe Industry Sedia Berhad menjadi sebuah syarikat bersekutu SSG pada tahun 1987 melalui penggabungan dengan operasi pipe SSG ini. Pada tahun 1989, dia menjadi anak syarikat SSG. Sejak itu, dia telah berkembang menjadi pengeluar pipe terkemuka di negara ini, menghasilkan pelbagai jenis pipe pengimpal termasuk pipe hitam, pipe saluran dan pipe bergawani. SPIM adalah salah satu pembuat pipe beberapa di dunia yang menggunakan teknologi terkini. Merupakan satu proses revolusi pengembangan teknologi yang menggabungkan proses celup panas galvanizing ke dalam garis membuat tube. Southern PC Steel Sedia Berhad atau SPC ditubuhkan pada tahun 1980 sebagai perintis di rantau ini untuk mengeluarkan helai PC berkualiti tinggi, wayar PC dan bar PC. Produk SPC ini digunakan secara meluas dalam industri konkrit, prategasan untuk mengeluarkan produk seperti rasuk prategasan, tapak teras berongga dan cerucuk terpintal konkrit. Dia juga digunakan dalam industri untuk membina jalan kereta api, bangunan tinggi dan juga jambatan. Selain untuk pasaran domestik di Malaysia, produk SPC ini akan diterima dengan baik di peringkat antarabangsa terutamanya di Amerika Syarikat, Eropah, Timur Tengah, Singapura, Vietnam, Thailand dan Taiwan. SPC beroperasi dari kilangnya di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Yang terakhir, Southern Wire Industries Malaysia Sedia Berhad SWI dan kini dikenali sebagai Berkert Southern Wire Private Limited telah dibuka pada 30 Ogos 2012
menggabungkan kebanyakan operasi membuat wayar termasuk SWI ke dalam sebuah syarikat usaha sama di Singapura, Burkett Southern Wire Private Limited, dengan MB Burkett bagi pengeluaran dan penjualan wayar keluli yang dinyatakan dalam rantau ASEAN. JV Company akan menyediakan SSG peluang untuk mengembangkan pembuatan keluli dan perniagaan SSG dan jenama NBPK di rantau ASEAN. Cabaran dan masalah yang dihadapi industri steel. Industri keluli berada dalam keadaan yang tidak menentu pada awal tahun 2009 kerana kemelesetan ekonomi global yang bermula pada tahun 2007. Krisis global telah membawa kepada kelembapan dalam industri keluli yang bergantung, contohnya kereta dan pembinaan. Oleh itu, permintaan keluli dan harga menurun, dan pengeluar keluli banyak mengurangkan pengeluaran atau menghentikan pengeluaran buat sementara waktu. Sesetengah pengeluar keluli telah beroperasi pada kapasiti kurang daripada 50% dan mengalami kerugian pada separuh pertama tahun 2009. Mereka yang telah menyimpan stok bahan mentah lebih awal pada harga yang tinggi sekarang mengalami masalah modal dan aliran tunai. Harga saham syarikat keluli yang disenaraikan di papan utama Bursa Saham Malaysia jatuh mendadak. Pengeluaran keluli merupakan aktiviti insentif modal. Menyediakan kemudahan pembuatan keluli boleh melibatkan kos berbilion-bilion ringgit. Keperluan modal kerja juga tinggi. Sebagai pengeluar keluli terpaksa membeli stok bahan mentah yang mencukupi untuk memastikan bekalan berterusan. Bahan-bahan mentah utama yang digunakan dalam pembuatan keluli adalah biji besi, koki arang batu, batu kapur dan keluli sekerak. Steel yang telah dihasilkan oleh steel telah dihasilkan dalam laut bagas gas yang dengan kod batu kapur yang menghasilkan besi. Dua faktor utama kos untuk pengeluaran keluli adalah biji besi dan tenaga. Contohnya, arang batu, gas asli, harga komuniti yang tidak stabil ditentukan oleh kuasa pasaran. Persaingan global. Industri keluli global adalah satu yang sangat kompetitif. Walaupun keluli tempatan industri merupakan penyumbang utama pendapatan ekspor bagi Malaysia, ia adalah agak kecil berbanding industri keluli negara-negara seperti China, Jepun dan Amerika Syarikat. Malaysia menghasilkan kira-kira 7 juta tan metrik keluli mentah berbanding pengeluaran China kira-kira 500 juta tan metrik dan pengeluaran dunia. China telah dianggap pengeluar keluli terbesar di dunia dan mengekspor separuh siap dan siap keluli. Diikuti oleh Jepun. Pengimport terbesar keluli separuh siap dan siap adalah Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Cara untuk mengatasi strategi pasaran. Muncul sebagai pengeluar bersepadu DRI berkualiti tinggi dan keluli panjang separuh siap untuk pasaran global. Menempatkan dirinya sebagai pengeluar terkenal dengan rekod prestasi yang panjang. Memastikan semua produk adalah berkualiti tinggi sesuai dengan spesifikasi pelanggan dan dihantar mengikut jadual. Menjalankan penyelidikan dan juga pembangunan untuk membagaikan rangkaian produk separuh siap keluli untuk memenuhi keperluan pelanggan. Mengikuti perkembangan dalam produk keluli mengikut keperluan pelanggan dan lebih baik berbanding dengan persaingan. Jualan kepada pelanggan domestik telah dibuat secara langsung melalui jualan dan bahagian pasaran syarikat. Manakala jualan kepada pelanggan di luar negara, contohnya di negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar dan China, Taiwan dan Korea, telah dibuat terutamanya melalui syarikat perdagangan antara bangsa di Malaysia, Singapura, Korea dan Hong Kong. Lebih daripada 50% daripada perdagangan syarikat ada dari pasaran tempatan. Dari itu, dalam beri tumpuan produk puluhan bakusan bilet road grade gas untuk tinggi itu dan mempunyai dawai produk yang lebih khas. Ia juga sektor rangkaian kapal lebih luas untuk layan pembinaan layan dipakai utama Malaysia penyenar bulan 2008 adalah plan pada masa Ogos dekat termasuk ada timbukan untuk masa penggunaan City kilang mengembangkan kemudahan kaparan sedia ada. Rancangan masa depan lain termasuk meluaskan rangkaian produk mereka untuk memasukkan keluli rata separuh siap dan keluli khusus baru. Mempelbagaikan produk hiliran dan berkembang ke pasaran yang lebih luas.
Pengurusan syarikat percaya bahawa pelaksanaan rancangan-rancangan ini akan membolehkan syarikat menjadi pemain utama dalam pasaran. Seterusnya ialah analisis SWOT Southern Steel Group. Kekuatan yang terdapat pada syarikat ini ialah barisan kepimpinan yang baru, mesin yang baru dan dikira dapat menguasai pasaran tempatan. Seterusnya, pihak pengurusan komited dalam mengurangkan perbelanjaan dan meningkatkan keuntungan. Peluang yang terdapat pada syarikat ini ialah pelaksanaan projek-projek mega di bawah program transformasi ekonomi negara (ETP) dapat meningkatkan permintaan keluli dan menstabilkan harga keluli di pasaran Asia dan boleh memantapkan keuntungan kilang keluli tempatan. Ancaman yang terdapat pada syarikat ini ialah pengeluaran keluli oleh kilang tempatan dan import dapat memberi kesan kepada harga keluli. Seterusnya, peningkatan kos bahan mentah, arang batu, gas, pengangkutan dan inventory. Bahan mentah juga tidak stabil. Memandang ancaman yang terdapat pada syarikat ini ialah pengeluaran keluli oleh kilang tempatan dan import boleh memberi kesan kepada harga keluli. Peningkatan kos bahan mentah seperti arang batu, gas, pengangkutan dan inventory. Manakala bahan mentah juga tidak stabil. Seterusnya, kelemahan yang terdapat pada syarikat ini ialah kurang pelanggan di peringkat antarabangsa, pekerja sering bertukar memandangkan ini merupakan industri yang berat dan menawarkan barisan analisis STIP. Analisis STIP merupakan analisis yang berkaitan dengan sosial, teknologi, ekonomi, ekologi dan politik. Berkaitan dengan sosial, seperti yang tahu, syarikat merupakan syarikat yang terulur dalam industri pembuatan keluri di Malaysia dengan 50 tahun pengalaman dan pakar dalam industri ini. Sebuah syarikat yang aktif di dalam dan juga di luar negara, sentiasa memenuhi kehendak dan permintaan pelanggannya. Dari segi teknologi, syarikat juga tidak pernah ketinggalan dalam mempunyai kemajuan yang seiring dengan perkembangan terkini, serta setaraf dengan negara-negara yang membangun di dalam industri ini seperti Jepun dan Jerman. Ekonomi syarikat juga berada dalam keadaan stabil walaupun negara dalam menghadapi ekonomi yang tidak menentu berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain seperti Pewajar Steel. Syarikat juga selain itu menghadapi saingan yang sangat sengit daripada syarikat-syarikat dari China kerana syarikat-syarikat dari China menawarkan harga pasaran yang lebih rendah berbanding negara-negara yang lain yang sudah pasti sukar untuk disaingi oleh syarikat ini. Dari segi ekologinya, untuk memastikan pembekalan bahan mentah yang berterusan, syarikat haruslah peka dengan segala aspek, terutama dengan pembekalan daripada negara-negara luar. Tanpa maklumat yang tepat dan sahih daripada sebuah negara yang membekalkan bekalan ini, syarikat kemungkinan akan berdepan dengan masalah dari segi yang seterusnya dari segi ekologi. Dalam memastikan bekalan bahan mentah yang diperlukan berterusan, syarikat harus peka dengan kesetaraan ekologi sesebuah negara yang menawarkan barangan dan perkhidmatan mereka. Tanpa maklumat yang tepat dan sahih, ada kebarangkalian untuk syarikat disaman atau dinafikan haknya untuk beroperasi di negara yang terbabit atau di mana-mana juga. Dan yang terakhir sekali dari segi politik, urusan dengan setiap negara yang berlainan sudah pastinya akan berdepan dengan kerenah-kerenah birokrasi yang berbeza-beza. Untuk memastikan syarikat berjalan dengan lancar, hendaklah kita meneliti dari segi kos bahan mentah yang sentiasa menaik, GST, kenaikan tarif seperti elektrik, air dan lain-lain yang seringkali memberi kesulitan untuk syarikat beroperasi dengan jayanya. Pemantauan kerajaan tempatan terhadap industri ini amatlah ditagih kerana untuk kerajaan mengawal persaingan yang tidak adil, penguatkuasaan piawaian yang ketat, membasmi penipuan di dalam amalan perdagangan serta subsidi yang tidak adil oleh kerajaan asing. Kerana dengan segala masalah yang timbul ini pasti akan membunuh industri. Analisis POTUS, persaingan kompetitif. Yang pertama adalah ancaman baru. Ini adalah ukuran betapa mudahnya untuk perniagaan baru masuk ke dalam pasaran.
Pasaran keludi sesebuah negara adalah dilindungi oleh kerajaan kerana ia adalah satu industri utama di Malaysia selepas industri pelancongan. Kedua, kuasa pembekal. Pembekal bahan mentah adalah sangat sedikit. Ini pasti memberikan kuasa tawar-menawar oleh para pembekal. Seterusnya, setengah pembekal mempunyai akses kepada pelanggan Southern Steel Berhad dan mereka akan menyelesaikan pelanggan akhir dengan sendirinya. Adalah sukar bagi Southern Steel Berhad untuk beralih kepada pembekal lain kerana telah melabur sejumlah ke atas sistem pengurusan inventory. Seterusnya, kuasa pembeli. Ini adalah kuasa di mana setiap industri adalah bergantung kepadanya. Ia adalah sejauh mana pembeli produk anda boleh mempengaruhi harga dan akhirnya margin keuntungan syarikat. Pelanggan adalah sangat sedar akan keadaan pasaran dan sentiasa dilengkapi dengan tawaran yang terbaik yang mana ia boleh mempunyai pelbagai vendor yang lain. Dan yang terakhir adalah ancaman dari segi gantian. Produk Southern Steel Berhad mempunyai kelebihan yang sama dengan produk pengganti-pengganti yang lain atau produk yang disediakan oleh Berdasarkan graf, trend saham syarikat Southern Steel adalah menurun di sepanjang 2015. Kalau kita perhatikan, overprice pada Januari 2015 adalah pada kadar RM 1 per unit dan pada Disember 2015 adalah pada kadar RM 0.70 per unit. Kejatuhan nilai saham syarikat adalah dipengaruhi oleh kejatuhan nilai ringgit dan juga kelembapan ekonomi di sepanjang 2015 dan juga kurangnya permintaan terhadap keluli di dalam negara dan juga di rantau Asia. Kalau kita perhatikan, harga terkini saham Southern Steel adalah open price pada 0.92 per unit, bid oleh investor adalah 0.88 per unit, daily range adalah yang antara 0.91 hingga 0.92 per unit. Volume bagi saham syarikat adalah 65,100 dan market cap bagi syarikat ini adalah RM381.6. Penyata keuntungan dan kerugian bagi Southern Steel bagi tahun kewangan 2014 berbanding 2015, kedua-duanya mencatatkan kerugian. Pada 2014 dicatatkan kerugian sebanyak 21.4 bilion dan peningkatan kerugian pada 2015 dicatatkan pada 51.6 bilion. Ini disebabkan oleh kelembapan ekonomi, persaingan dan juga kebergantungan kepada negara peluar iaitu China dan kejatuhan nilai ringgit telah menyebabkan kerugian yang amat ketara kepada syarikat ini. Alright, aliran tunai pada 2014 kerugian sebelum cukai dicatatkan sebanyak 28.7 juta dan telah meningkat kepada 56.5 juta pada 2015. Bagi tahun 2014, perubahan pada modal kerja Southern Steel adalah pada 154.7 juta dan telah berkurangan pada 2015 kepada 18.5 juta. Ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pelupusan anak-anak syarikat yang dijual pada nilai 2.5 juta 20 kurangan kerugian yang pada 2015 disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah penjualan anak syarikat yang bernilai 25 juta pada 2015 dan juga pengurangan peminjaman daripada 173 juta pada 2014 dan pengurangan kepada 76.6 bilion pada 2015. Net change in cash and cash equivalents pada 2014 dicatatkan sebanyak 21.3 juta dan pada 2015 telah mencatatkan positif 50.9 juta. Cash and cash equivalent at the end of period pada 2014 adalah sebanyak 37.5 juta dan pada
2015 setelah perubahan yang berlaku di dalam struktur syarikat, peningkatan kepada 99.209 juta.